Jadi sekarang ni, ingat tak, bila lagi besar atau lagi kecil, kita guna bulatan biasa. Tapi kalau lagi besar, sama dengan, lagi kecil sama dengan titik yang ada dalam di hitam. Nampak? Ini titik yang kita gunakan pada garis nombor. Di mana kita tahu kalau ada hitam tu, nombor tu adalah sama dengan dan lagi besar. Kalau tak ada hitam, putih macam ni, kita tahu nombor tu mesti lagi besar atau lagi kecil. Dan nombor yang kita start tu tak termasuk. Jadi tengok 4 ni. X lagi besar dari 3. Jadi pada garis nombor kita tahu ada 0, 1, 2, 3 kan. 3 dekat sini dia mesti lagi besar dari 3. 3 ni termasuk tak? Tak. Jadi mesti ke atas. Bila lagi besar dari 3, 3 tak termasuk. Jadi sama juga dengan 4, 5, 6 dan ke atas. Nampak? Nampak tak beza bila ada sama dengan tak ada sama dengan. Jadi macam ni, bila ada putih ni, kita tengok je sini, kita tahu 3 ni tak termasuk tapi lagi besar dari 3. Okey, B, X lagi kecil dari 15. Ni pun sama, 15 tak termasuk. Jadi bila macam ni kita tahu kalau 15 dekat sini, dia lagi kecil. Bila lagi kecil, dia mesti ke belakang. Di mana kita buat putih ni sebab kita tahu 15 tak termasuk. Bila X lagi kecil daripada 15, X sama dengan 14, 13, 12 dan seterusnya. Okey. C, X lagi besar daripada negatif 19. Jadi, sekarang ni kita ada negatif 19 dekat sini. Di mana kita tahu lagi ke depan lagi besar lah, negatif 18, negatif 17 dan seterusnya. Yang ni pula akan lagi kecil lah, negatif 20, negatif 21 and seterusnya. Dia lagi besar. Bila lagi besar, dia mesti ke kanan. Garis nombor lagi ke kanan lagi besar kan. Dan sama dengan nombor termasuk. Bila termasuk, kita hitamkan. Jadi tengok dia hitam, kita tahu negatif 19 termasuk. Okey, D, negatif 5 lagi besar dari X. Jadi, kita nak buat X. Kalau kita tengok X lagi kecil dari negatif 5, nampak? Kita tahu yang kawasan terbuka ni besar, yang kawasan kecil ni kecil. Jadi, X lagi kecil dari negatif 5. Kalau kita baca dari sini, negatif 5 lagi besar dari X. Tapi kita nak X, kita tengok X lagi kecil dari negatif 5. Jadi, kalau negatif 5 sini mesti lagi besar, negatif 4, negatif 3, negatif 6, dia lagi kecil. Bila lagi kecil dekat sini dan ke belakang, kita tengok dia sama dengan, maksudnya negatif 5 termasuk. Jadi, kita hitamkan. Jadi, E, Y lagi kecil dari 8.3. Jadi kita tahu kalau sini 8.3, lagi besar mesti lagi besar lah 8.4, 8.5. Lagi kecil 8.2, 8.1. Asalkan skala dia samalah. Bila lagi kecil, kita tahu dia mesti ke belakang. Jadi kalau garis nombor ni besar ke kanan, kecil ke kiri. Jadi ada sama dengan kita kena hitamkan. Okey. Kalau F, P lagi besar dari negatif 5.7. Kalau garis nombor contohnya negatif 5.7 kat sini, kita tahu yang ni lagi ke kanan lagi besar. Sini negatif 5.6. Sini lagi kecil dan seterusnya lah. Lagi kecil negatif 5.8. Okay. Bila nampak? Bila P ni, kat sini kawasan lagi besar, nampak? Terbuka kan, lagi besar. Jadi, bila lagi besar dari 5.7, dia mesti ke kanan. Kita tengok dia ada sama dengan, jadi hitam. Jadi, G, X lagi kecil dari negatif 3/5. Jadi 3/5 ni sama juga dengan negatif 0.6. Jadi bolehlah garis nombor ni nak 3/5 boleh, nak negatif 0.6 boleh. Jadi lagi kecil negatif 4/5, negatif 1.
Sini lagi besar negatif 2/5 dan seterusnya. Jadi kita tengok X lagi kecil. Lagi kecil maksudnya ke kiri. Nampak? Ke kiri. Dan tak ada sama dengan. Jadi ini ialah jawapan dia. Kenapa negatif 1? Sebab negatif 5/5 sama dengan negatif 1. Okay, H 7.8 lagi besar dari Q. Jadi kita tahu 7.8 dekat sini kalau lagi besar 7.9, 8.0, lagi kecil 7.7, 7.6. Jadi kita tengok sekarang 7.8 lagi besar dari Q. Kita nak Q. Jadi kita kena baca dari Q. Kalau baca dari Q, nampak yang titik muncung ni kena dekat Q. Jadi Q lagi kecil dari 7.8. Kalau baca dari depan, 7.8 lagi besar dari Q. Ataupun dari belakang, Q lagi kecil daripada 7.8. Nampak? Kawasan depan ni kawasan kecil. Kawasan dekat kawasan muncung ni kawasan kecil. Q lagi kecil dari 7.8. 7.8 dekat sini lagi kecil masuk ke kiri. Ada hitam tak? Tak. Sebab dia tak ada sama dengan. Jadi inilah jawapan dia. Isikan tempat kosong dengan simbol lagi besar atau lagi kecil supaya setiap pernyataan berikut menjadi benar. Jadi kita tengok kalau X lagi kecil dari Y, maka Y berbanding dengan X. Kalau kita nak baca X, kita baca dari depan. X lagi, nampak? Kawasan tajam ni kawasan kecil. Nampak? Kecil. Jadi X lagi kecil dari Y. Jadi kalau nak tahu Y, kita baca dari belakang. Y, kita tahu Y dekat kawasan lagi besar dari X. Nampak? Kita boleh tengok berbanding kawasan, tengok dia dekat mana, tengok dia ni kawasan terbuka ke kawasan tajam ni. Okay. Jadi P lagi kecil dari Q. Dan Q lagi kecil dari kosong. Jadi P apa dengan kosong? P lagi besar. Jadi P ni lagi kecil dari Q. Kalau Q lagi kecil dari kosong, P ni macam mana? Kalau kita tengok Q ni nak banding dengan P, Q lagi besar dari P. Nampak? Kawasan Q ni kawasan terbuka, kawasan besar. Q lagi besar dari P. Kalau Q yang besar ni pun lagi kecil dari kosong, P ni mesti lagi kecil dari kosong. Nampak? Kita boleh baca depan ke belakang atau belakang ke depan sama. Macam ni. P lagi kecil dari Q. Dan Q lagi besar dari P. Sama kan? Jadi boleh baca depan ke belakang atau belakang ke depan. Yang paling penting bila kita baca ni tengok di kawasan terbuka ke kawasan tajam. C. Jika negatif 2 lagi besar daripada X dan X lagi besar dari Y, negatif 2 kotak Y. Jadi negatif 2 lagi besar daripada X. Kita tengok X lagi kecil dari negatif 2. X lagi kecil dari negatif 2. Jadi, X lagi kecil. Tapi X lagi besar daripada Y. Di mana Y mesti lagi kecil daripada negatif 2. Betul? Sebab X ni lagi besar. Lagi besar pun dia lagi kecil daripada negatif 2. Jadi Y mesti lagi kecil. Bila lagi kecil, kawasan Y ni mesti kawasan yang tajam. Nampak macam ni. Jadi, macam ni. Okey. Lepas tu D, X lagi besar daripada Y, maka X per 10, Y per 10. Jadi X lagi besar daripada Y. Bila sama-sama bahagi 10, mestilah X ni masih akan lagi besar daripada Y. Sebab dia bahagi sama. Jadi sini lagi besar. E, X lagi besar daripada Y, maka negatif 5X negatif 5Y. Okey. Simbol ni bila kita satu lagi persamaan ni ketaksamaan linear bila darab ataupun bahagi negatif dia boleh terbalik. Nampak tak?
Sekarang X lagi besar daripada Y. Bila darab negatif, dia boleh terbalik. Bila terbalik, walaupun sama-sama darab 5, daripada X lagi besar daripada Y, dia akan jadi X lagi kecil daripada Y. Kenapa? Okey, kita tengok. Jadi contoh kalau kita bagi X ni 3, Y ni 2 lah. Sebab X lagi besar daripada 2, betul? Bila X lagi besar daripada Y, kita tahu 3 lagi besar daripada 2. Kita bayangkan kalau kita darab negatif 2. 3 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 6. 2 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 4. Bila darab negatif, nampak tak? Lagi besar negatif, lagi kecil. Dia terbalik. Lagi besar negatif, lagi kecil. Bila sekarang negatif 6 dengan negatif 4, negatif 4 lagi besar dari negatif 6. Jadi automatik nampak simbol dia terbalik. Bila kita darab atau bahagi negatif. Nampak? Ni kena ingatlah. Darab bahagi negatif terbalik. Kalau tak, biasa je. Jadi sekarang ni bila darab negatif macam ni dah terbalik. Jadi macam ni. Okey. Jadi F U lagi besar dari 0, maka negatif 3U lagi besar ke lagi kecil dari 0? U lagi besar dari 0, maksudnya U positif. Kita tahu positif darab negatif akan dapat negatif. Jadi negatif ke 0 lagi besar? Mestilah 0 lagi besar. Sebab kalau garis lurus, 0 dekat sini, sini akan jadi negatif. Betul? Sini akan jadi positif. Dan kita tahu dalam garis nombor lagi ke kanan lagi besar, ni lagi besar, ni lagi kecil. Jadi macam ni.